InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita bersiaran, dan insya-Allah kita akan sama-sama melihat semula satu tajuk, iaitu tajuk berkenaan dengan apabila musuh telah mengelilingi orang-orang beriman yang berada di dalam suasana-suasana perjuangan, suasana-suasana akhir zaman, insya-Allah. Jadi kita sama-sama membersihkan hati kita, niat-niat kita, supaya sentiasa dalam hati kita ini hanya satu sahaja, iaitu kita ingin mendapatkan mardatillah. Mardatillah ini kita ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingin mendapatkan keredaan Allah itu bermula dengan kita sentiasa mentajdidkan iman kita. Mentajdidkan iman kita, kita memperbaharui iman kita, kerana mentajdidkan iman itu adalah merupakan satu perkara yang paling penting sekali lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau pada hari ini kita tidak tajdidkan iman kita, maka kita akan bimbang kalau berlaku apa-apa pada kita hari ini, kita akan berada dalam keadaan yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana realiti di akhir zaman ini ialah realiti di mana kita melihat banyak berlaku kematian-kematian yang mengejut, terutamanya pada hari ini. Banyak orang yang meninggal dunia, kadang-kadang tak ada sebab, kadang-kadang ada sebab-sebab yang pelik-pelik, sebab yang kita tak sangka-sangka. Ada kawan-kawan kita yang meninggal, pergi hospital sakit, tiba-tiba cancer stage 4, dah tak boleh rawat dah, kata doktor buat balik je. Jadi kita lihat hari ini bagaimana keadaan umat pada hari ini berada dalam keadaan yang susah, di mana kita hari ini berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Jadi insya-Allah mari sama-sama kita mentajdidkan syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita pada hari ini akan sambung sedikit apa yang telah kita berbincang-bincang pada tajuk yang lepas, di bawah tajuk golongan munafik. Ada 5 perkara, 5 golongan yang ataupun 5 asbab keburukan. Salah satunya ialah golongan munafik. Kita telah pun sentuh sebahagian daripada berkenaan munafik itu, kita akan ulang sikitlah pada malam ni. Dan kemudian kita akan tengok bagaimana cara kita berhadapan dengan golongan ini. Jadi yang pertama sekali, pada malam ni tuan-tuan perempuan, kita nak kena rendahkan hati kita. Sebab apa tahu? Sebab saya melihat bagaimana bila kita membaca tulisan-tulisan ulama'-ulama' muhakkikin, ulama'-ulama' yang akhir zaman, yang mana ulama'-ulama' ini menggambarkan tentang perkara yang berlaku kepada mereka yang duduk di dalam perjuangan. Mereka yang ada persiapan nak berjuang ni. Jadi antara perkara yang sentiasa menghantui golongan yang nak berjuang ini ialah arus yang ada di sekitarnya. Arus yang ada ni
dia akan membawa kita kepada sifat-sifat munafikin, kepada sifat-sifat munafikin, kepada sifat-sifat keruntuhan iman. Jadi bukan yang kita bimbangkan itu kita mungkin tak ada makanan, tak ada kerja, tak ada duit sebagainya, tetapi yang paling kita perlu bimbang, paling kita takut ialah bagaimana iman yang ada dalam hati kita ini dia akan dikikis oleh arus. Arus yang ada pada hari ini disasarkan kepada akidah. Ini nombor satu. Jadi apabila akidah kita tidak pelihara, kita tidak tajdidkan, kita tidak pertingkatkan, kita masih sama aja. Hari ini dengan semalam sama aja kita. Maka pada masa itu kita akan melalui satu fasa di mana kita tidak meningkat. Sebab itulah kalau hari ini contohnya sembahyang kita sama macam semalam, tak ada peningkatan. Kita tak rasa ada semakin khusyuk, kita tak rasa semakin rasa ta'zim dengan Allah. Sebab digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bagaimana digambarkan setiap satu amalan zahir, amalan syariat itu mesti bersama dengan 10 amalan batin, amalan hati. Jadi 10 amalan hati. Satu amalan syariat mesti diberi 10 amalan hati. Jadi masalahnya kita hari ini, amalan syariat kita buat, tapi hati kita, pemikiran kita, spiritual kita, kerohanian kita itu, kebatinan kita itu tidak meningkat, tidak beramal. Contohnya kalau kita solat, contoh solat. Satu amalan contohnya solat. Mesti ada 10 perkara. Antaranya ialah yang pertama al-yaqin. Yakin dengan Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan segala yang ada dalam rukun-rukun iman itu, contohnya al-yaqin, al-iman. Yang kedua al-ikhlas. Mesti ada ikhlas. Ini semua amalan hati. Yang ketiga hudurul qalb, menghadirkan hati. Kemudian ta'zim, mengagungkan Allah. Kemudian di dalamnya ada sabar. Ini semua dia merupakan amalan-amalan yang ada di dalam hati-hati manusia itu, di mana kita melihat apabila tidak ada amalan hati ini, maka amalan zahir itu dia tidak sempurna. Jadi insyaAllah ini antara perkara-perkara yang perlu kita review balik lah. Saya pernah sampaikan perkara ini sebelum ni, dan insyaAllah bagi mereka yang akan mengikuti tamrin yang keempat, kita akan review balik. Jadi inilah digambarkan kepada kita bagaimana hari ini kenapa kita tak meningkat. Kenapa kita tidak semakin dekat Allah? Kenapa kita tidak musyahadah, tidak dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perbuatannya, sifatnya, namanya dan sebagainya? Kenapa kita tidak benar-benar dapat makrifat kepada Allah, dapat kenal Allah, itu kita menghadap Allah, kita bertawajuh kepada Allah. Jadi banyak perkara yang tidak berlaku dalam hidup kita ini bukan sebab kita tak sembahyang, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak melakukan amalan-amalan zahir, amalan fizikal, zahiriah, tetapi amalan hati kita tidak berlaku ataupun tidak tertingkat. Kita sembahyang contohnya, mungkin kita sembahyang tidak ada ikhlas. Ataupun ikhlas tu terhapus dengan riak contohnya. Ataupun kita sembahyang tapi kita tidak ada rasa ta'zim kepada Allah, mengagungkan Allah. Kita tidak rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak rasa bagaimana kita mesti menghadirkan hati kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lidah kita baca. Hati pun baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita ikut. Khudurul qalb. Jadi maknanya ada 10 amalan hati. InsyaAllah kita akan sentuh kemudian lah. Jadi nak tunjukkan kepada kita hari ini bagaimana untuk menjadi golongan munafik ini terlalu mudah. Untuk tercebur ke dalam golongan-golongan yang mensyirikkan Allah ni terlalu mudah dalam kehidupan, dalam arus yang ada pada hari ini. Berbanding untuk menjadi orang yang beriman. Orang beriman ini mestilah orang yang imannya tertingkat. Imannya semakin kuat, semakin mendalam. Inilah perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita ingat kita dah okey dah. Kalau setengah-setengah kepertubuhan Islam tu dia ada halaqahnya, dia ada dia punya usrahnya, dia ada programnya, dia ada ceramahnya, dia ada qiyamul lailnya. Jadi kita ingat bila kita dah menghadiri program-program tersebut, kita ingat dah cukup dah memadai dah. Rupa-rupanya perlu kepada proses hati yang meningkat, yang islah, yang berjalan. Inilah antara perkara-perkara yang sering kita terlupa sehingga menyebabkan kita tertipu dengan diri kita sendiri. Sebab itulah kita lihat di sini
arus yang ada pada hari ini ialah arus yang menguasai, inilah arus jahiliyah ini, ialah arus untuk menyesatkan umat. Arus untuk menjadikan umat itu tidak mentauhidkan Allah, mensyirikkan Allah. Ini arus yang ada pada hari ini. Jadi arus ini dengan arti kata lain sebenarnya lah arus munafik. Ini yang digambarkan oleh As-Sauban dalam hadis Sauban, di mana Rasul SAW menggambarkan bahawa kan umat Islam ini akan menjadi hidangan, makanan kepada bangsa-bangsa dunia. Dia akan menjadi sesuatu yang diratah-ratah, dikunyah-kunyah, dimakan dan sebagainya, bukan kerana kurangnya bilangan, tetapi kerana penyakit-penyakit yang ada di dalam hati mereka, al-wahnu and hubbud dunya wa karihatul maut, iaitu cinta dunia dan kita kata benci, takut kepada kematian. Dan di sinilah kita lihat proses hati kita tidak berjalan. Jadi kita sembahyang tapi kita tak khusyuk, kita sedekah tapi tak ikhlas. Kita sujud pada Allah, rakaat pada Allah, tapi hati tidak merasa mengagungkan Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang hari ini dah jadi trend lah. Lepas skor bola, sujud. Kan? Lepas skor bola, sujud. Dia tengok Muhammad Salah buat, lepas skor bola, dia sujud. Kan? Tanda syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanda syukur pada Allah ni, dia bermula dengan perasaan humble, rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengagungkan Allah. Yang skor bukan aku, yang skor tu Allah. Yang hebat tu bukan aku, yang hebat tu Allah. Jadi ini perkara-perkara yang perlu dilatih. Jadi sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang golongan munafik, kita bimbang. Kita bimbang kita termasuk di dalamnya. Kenapa kita termasuk di dalamnya? Kerana hati kita tidak diproses, hati kita tidak dididik, hati kita tidak diislah untuk menjadi hati yang beriman. Jadi kita kena tengok balik semula, insya-Allah. Banyak kuliah-kuliah saya yang lepas yang menyentuh tentang bagaimana kita ingin melihat amalan-amalan hati tadi. Baik, jadi golongan munafik yang menjadi musuh kepada kita ni akan menjadi arus, mereka menjadi majoriti. Dan golongan munafik ni kita pun dah tahu dia memakai topeng-topeng, nampak macam Islam, nampak macam baik, mungkin ada pakaian-pakaian Islam, mungkin ada kata-katanya kata-kata Islam. Bila kamu tengok dia, kamu rasa dia ni seorang yang baik, dan menjadi seorang yang takjub. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Allah gambarkan, bila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka, fizikal mereka tu tu'jibuka, kamu rasa takjub, kamu rasa hebat, kamu rasa kagum dengan tubuh-tubuh mereka. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Jadi bila mereka berkata-kata itu, kamu dengar perkataan mereka. Kamu dengar perkataan mereka, terpikat dengan perkataan mereka. Ka'annahum, sebenarnya mereka ini hanyalah sebagaimana husyubun musannadah. Mereka ini hanyalah sebagai kayu-kayu yang tersandar. Mereka ni sebenarnya tak ada apa-apa pun, tapi kita nampak. Kenapa? Kerana penipuan dia. Jadi yang pertama tuan-tuan, bila kita nak sebut tentang golongan munafikin yang ada di sekitar kita, kita kena pastikan hati kita, iman kita meningkat. Baru kita boleh nak survive. Pertama. Yang kedua, kita perlu memastikan bahawa kehidupan kita ini mestilah kita utamakan peningkatan mata hati kita. Kita perlu melihat dengan mata hati kita, dengan basirah tentang golongan munafik ini, kerana mereka adalah musuh. Jadi musuh yang nyata. Musuh yang nyata dan keberadaan mereka di dalam tubuh badan umat ini perlu kita segera perkenalkan. Strategi-strategi jahat mereka perlu kita sentiasa bongkarkan. Bagaimana strategi mereka itu untuk nak menghancurkan umat Islam. Jadi semua ini adalah merupakan perkara-perkara yang membahaya, yang mereka adalah sebahagian daripada musuh. Malahan di dalam Al-Quran Allah SWT menggambarkan tentang orang munafik ini lebih banyak sebutannya daripada orang Yahudi. Orang Yahudi pun tak sebanyak orang-orang munafik digambarkan dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita telah sentuh pada masa-masa yang lepas. Jadi di sini kita gambarkan bagaimana golongan munafik ini adalah merupakan perosak. Jadi kita kena kenal mereka bagaimana, dan kita insya-Allah setelah pun sentuh sebahagiannya pada masa-masa yang lepas. Cuma mungkin saya nak tambah di sini secara ringkasnya kita sebut sini, bila sebut golongan munafik ini, mereka lah yang menjadi manipulator, mereka yang menjadi ahli konspirasi.
Pakatan jahat ni belakangnya tu ada golongan munafik. Di depannya pun ada golongan munafik. Jadi golongan munafik ni ada di dalam konspirasi pakatan. Bila kita sebut pakatan jahat untuk menghancurkan Islam, maka golongan munafik ni dia berperanan dengan peranan yang paling utama. Kalau kita main bola ni, dia bukan hanya sebagai penjaga gol, defend, di belakang dia mempertahankan, dia juga merupakan striker, dia yang score gol. Jadi jika mereka berada di dan mereka ni orang-orang yang kita tak boleh nak cam. Kalau tengok dengan pandangan mata kasar tak nampak. Wa iza lakul ladzina amanu qalu amanna. Bila mereka berkumpul, bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka kata kami beriman. Wa iza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, kawan-kawan jahat mereka tu, qalu inna ma'akum. Dia kata kami bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami ni cuma nak bodoh-bodohkan orang Islam. Jadi kita lihat di sini bagaimana mereka ini adalah manusia yang memang dia bermuka-muka. Depan kita dia cakap Islam, iman kan. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah, dia sebut alhamdulillah, subhanallah, dia sebut insya-Allah, tetapi di belakang kita bersama dengan orang-orang kafir, bersama dengan musuh Islam tadi, dia kata kami inna ma'akum, kami bersama kamu. Kami bersama kamu. Habis kamu bersama dengan orang beriman tadi, beriman dia kata hanyalah nak menipu. Hanya nak menipu. Ya, sebab itulah kita lihat di sini mereka merupakan orang-orang yang sentiasa membuat tipu daya, dan hobi orang munafik ini ialah berkhianat. Berkhianat. Dan jadi bagaimana Allah gambarkan kepada kita tentang sifat-sifat mereka, banyaklah dalam Al-Quran ni, banyak sangat cerita-cerita pasal golongan munafik ini. Itu satu, dia suka berkhianat, dia menipu. Yang kedua juga, dia ini merupakan orang yang loyaltinya, dia punya kesetiaan dia, kesetiaan orang munafik ini kepada orang kafir. Jadi kita tengok dia beriman, kita tengok dia berjanggut, tengok dia ada kopiah, dia ada serban, nampak cakapnya bagus, tetapi rupa-rupanya kesetiaan dia, walak dia bukan kepada Islam, bukan kepada orang beriman. Kita ingat bagus. Sebab tu kita kena sangat berhati-hati dengan mereka. Dan bukan saja mereka walak ni, mereka percaya, mereka loyal, setia kepada orang-orang kafir yang musuh Islam tadi. Mereka juga benci. Ini yang menjadi kita kata ni, benci kepada orang beriman. Kalau mereka tengok orang beriman ni mendapat kebaikan, dia tak suka. Dia tak suka. Tapi kalau orang beriman ni dapat keburukan, sesuatu yang menyusahkan, maka dia akan suka. Jadi sebab tu tanda dia ni bersama-sama dengan, kita kata, dengan kejahatan-kejahatan di belakang tabir tadi tu, kesetiaan dia, walak dia, loyalty dia, walak dia, kesetiaan dia itu kepada orang kita kata kafir yang musuh Islam. Allah gambarkan dalam surah An-Nisa ayat 139, allazi yattakhizunal kafirin awliya min dunil mu'minin. Mereka ini adalah orang-orang yang mengambil orang kafir ini orang yang musuh Islam, sebagai teman-teman mereka, sebagai penolong mereka daripada orang-orang yang beriman. Dia tinggalkan orang yang beriman. Dan kemudian apakah mereka mencari kekuatan daripada orang kafir itu? Jadi nak gambar sini, dia bersama dengan orang kafir. Ya, sebab tu tuan-tuan dan puan, antara sifat munafik yang kita bimbang hari ini, kita ni lebih confident dengan orang bukan Islam yang terutamanya musuh Islam. Zionis, angkatannya, kita kata orang yang memang nak menghancurkan Islam. Hati kita kalau rasa tenang bersama dengan musuh Islam, maka tu tanda-tanda sifat munafik ada pada kita. Ini kita kena bimbang lah. Kalau dengan orang beriman, kita tak boleh nak baik sangka. Susah nak baik sangka dengan orang beriman. Susah nak menjadi kawan dengan orang beriman. Susah. Maka kita bimbang, kita termasuk dalam golongan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, iaitu orang munafik tadi, dia suka berkawan dengan orang yang tidak beriman. Jadi sebab tu sebenarnya kita nak cek senang diri kita ni. Kalau kita dengan sahabat-sahabat kita rasa rindu, rasa sayang, dengan orang yang soleh-soleh ni kita rasa seronok bersama dia, dekat dengan dia, maka itu tanda hati kita ni insya-Allah ada ciri-ciri iman. Tapi kalau hati kita ni seronok dengan bukan Islam, tengok benda-benda yang kufur, benda-benda yang kita kata
memusuhi Islam, maka kita bimbang ada sifat-sifat munafik tadi. Dan sebab itulah sifat-sifat orang munafik ini Allah gambarkan banyaklah di dalam Al-Quran, dan antaranya ialah bila kita tengok orang beriman mendapat kesusahan, intam saskum hasanatun tasuhum wa in tushibkum sayyi'atun yafrahu biha. Surah Al-Imran. Ni kita tengok di kita sendiri. Apa dia? Jika kamu memperolehi kebaikan, jika orang beriman dapat kebaikan, maka akan bersedih. Kalau ada orang yang beriman, sahabat-sahabat kita tu, kan, dapat kebaikan, untung meniaganya, berjaya projek yang dibuat dan sebagainya, tiba-tiba kita rasa tak suka, rasa sedih, maka itu tanda ada sifat-sifat ni. Kita kena hati-hatilah, kita kena proses ni. Kemudian sekiranya bencana menimpa orang-orang yang beriman, orang yang baik-baik ni tertimpa dengan bencana, tiba-tiba yafrahu biha, kita seronok. Kita seronok orang beriman ni kena bencana. Jadi inilah ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita berhadapan dengan orang munafik ni, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kan, wa in tasbiru wa in tusbiru, maka hendaklah kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la yadurrukum, tidak akan memudaratkan ke atas kamu itu, kaiduhum syai'a, apa perancangan mereka, perancangan-perancangan mereka itu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jadi Allah SWT itulah yang maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Nak sebut kat sini, kan, orang munafik ni memang benci sangat kalau orang beriman dapat kebaikan. Jadi sebab itulah di sini antara perkara-perkara yang digambarkan orang munafik ini ialah orang munafik ini adalah orang-orang yang akan seronok bila tengok orang beriman tu dia ada masalah, dia seronok. Dia seronok, dia suka. Bila orang beriman tu tak ada bencana, kena apa, dapat bencana, dia seronok. Orang beriman tak dalam keadaan elok, dia akan rasa payah dan susahlah, insya-Allah. Baik, jadi kita nak tengok di sini, kita nak melihat bagaimana cara kita nak berhadapan dengan tipu daya golongan munafikin ini. Kerana mereka akan duduk di dalam gerakan Islam. Dalam gerakan Islam, persatuan Islam pun dia akan duduk kat situ. Jadi kita kena tengok jugalah keadaan macam mana nak berhadapan dengan mereka. Bagaimana yang digambarkan dalam sirah. Contohnya kita lihat bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa al-ifq, hadis palsu, penyebaran berita palsu, iaitu bagaimana digambarkan Aisyah digambarkan telah berzina dengan Safwan. Ketika satu peristiwa Aisyah tertinggal, Safwan ambil Aisyah radhiyallahu anhum, bawa mereka, dan akhirnya orang munafik ni dia bercakap menyebarkan fitnah sehingga akhirnya bersusah hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi susah hati masa tu. Susah hati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun pada masa itu membiarkan keadaan itu. Maksudnya Allah tak turunkan wahyu sebulan. Sebulan Allah tak turunkan wahyu. Maksudnya peristiwa itu dibiarkan selama sebulan. Kurang lebih. Dan gambarkan maknanya bagaimana Allah nak memproses. Jadi sebab itulah yang pertama sekali, apabila kita berhadapan dengan tipu daya orang munafik ini, maka kita jangan bimbang. Kita jangan bimbang, jangan takut. Yang pertama sekali, hendaklah kita sabar. Nombor satu, ubatnya kena sabar. Menghadapinya kita kena sabar, kerana memang Nabi sendiri berhadapan dengan tipu daya munafikin ini bila mereka memfitnah Sayyidatina Aisyah, isteri baginda Rasul SAW, Ummul Mukminin. Selama sebulan Allah tak turunkan wahyu tak turun sebulan. Kau tak siap, saya sebulan tak turun. Maknanya lama lah. Allah tak bantu, tak jawab. Bukan Allah tak nak jawab. Sebenarnya Allah nak mendidik, mentarbiah orang beriman itu supaya orang beriman itu, kan, faham bagaimana nak bereaksi dengan tipu daya munafikin ini. Apa yang dibuat. Maka orang beriman bila ada tipu daya, yang pertama sekali dia tidak mudah terpengaruh dengan tipu daya tadi. Dia patah balik kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ada benda buruk yang datang kat dia, fitnah. Cakap-cakap daripada orang-orang munafik ni, daripada netizen, daripada kita kata cyber trooper, daripada mana-mana yang mungkin sekarang ini menyebarkan berita-berita yang mungkin menjadi fitnah. Maka nombor satu, orang beriman dia tak tengok fitnah tu.
Yang pertama dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang pertama sekali bekalan yang mesti ada kepada orang beriman ni. Kita tak tahu macam mana cara nak berdepan dengan tipu daya ni. Nombor satu, kita kena letak kan sabar. Sabar dulu. Jangan kita respond, jangan kita react, kan? Sabar dulu. Kita sentiasa menghadapi kesusahan tadi dengan kita bersabar dan kita minta pertolongan daripada Allah. Sebab mereka menggunakan tipu daya. Yang digambarkan tadi fitnah. Fitnah ni tak boleh nak jawab. Kita tak boleh jawab. Kita jawab lagi dia bangkit lagi. Lagi jawab, lagi bangkit. Berlaku kes pada satu orang, satu suami isteri, ustaz dan ustazah digelarannya, ustaz dan ustazah. Yang mana orang duk fitnah dia macam-macam. Kan? Fitnah ni, fitnah tu, mungkin adalah kesilapan ke sana sini, kita tak nak sentuh lah, tapi nak sebut fitnah tu. Jadi sampaikan bila fitnah, dia jawab. Bila fitnah, dia jawab. Jawab. Jadi benda tu berkembang. Tak selesai pun. Jadi akhirnya yang tolong jawab kat dia siapa? Orang lain. Iaitu lawyer. Lawyer pula tolong bantu dia. Ada lawyer yang rasa perlu bantunya, dia pun bantu. Kan? Dia pun cakap siapa yang fitnah ustaz ni, ustazah ni, maka dia akan didakwa. Dimasukkan dalam penjara, diugut oleh lawyer. Oleh lawyer tu pun saya kenal jugalah, kawan juga. Kadang-kadang kita ada komunikasi juga kan. Tadi nak sebut kat sini kan, apa yang digambarkan Rasulullah pada masa tu tak boleh nak jawab. Kita kata Sayyidah Aisyah dituduh sebagai telah berzina dengan Safwan. Tak ada bukti. Dan kita tahu adab yang dibuat, yang dijaga, akhlak yang ada pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga kepada Safwan, sahabat Nabi yang saleh, yang dengar daripada dia macam mana dia pick up, dia terlambat dalam rombongan tu kan. Dia jumpa Sayyidatina Aisyah di tempat tentera Islam lalu, maka dia turun daripada unta dia terus turunkan unta dia, suruh Aisyah naik. Tak tengok pun Aisyah, ni Safwan radhiyallahu anhu, tak tengok pun Aisyah, tak bercakap pun dengan Aisyah. Tak ada bagi salam pun. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin, tertinggal ke? Kalau kita ramah sungguh. Tertinggal ke? Macam mana ke? Apa ni? Oh, macam ni ke? Kita ada. Tak ada bercakap apa. Ni nak juga adab akhlak. Kan? Seorang laki-laki dengan perempuan. Terutama di tempat-tempat yang digambarkan sebagai tempat yang tidak ada siapa-siapa kan. Maka Safwan tundukkan pandangannya, tak tengok pun Aisyah. Cuma dia nampak dari jauh, ini macam Ummul Mukminin. Tengok sungguh. Dia pun turun daripada unta. Dia pun turunkan unta dia. Kemudian dia pun kata, Aisyah terus naik unta. Yang keluar daripada mulut dia, Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini dia nampak akan berlaku sesuatu yang mungkin menjadi tipu daya orang munafikin. Sungguh bila sampai bertemu dengan rombongan tentera Islam yang sedang berehat, Nabi SAW melihat yang Aisyah dibawa oleh Safwan kat bawah jalan kaki. Dia tak naik sekali, duduk depan unta, duduk belakang, tak ada. Dia duduk bawah jalan kaki, pegang tali, tarik. Kan? Unta dia tu, Aisyah duduk kat dalam, ke atas jalan. Maka dibawa berita oleh orang-orang munafikin. Kemudian dituduhnya berzina, dituduhnya macam-macam. Nabi tak boleh nak jawab. Nabi suruh Aisyah pergi duduk dekat rumah mak ayah dia. Pergi duduk dekat rumah Abu Bakar ataupun tempat Abu Bakar. Kan? Nabi pun susah hati. Sahabat-sahabat susah hati. Jadi bayangkan keadaan begitu. Di kalangan gitu. Dan orang munafikin pula memang disebar. Dan Allah SWT pula membiarkan keadaan ini. Wahyu tak turun sebulan kurang lebih. Maka di sinilah kita melihat bagaimana keadaan Rasulullah SAW yang susah hati tadi dan penyakit-penyakit yang kita kata fitnah yang bersebaran tadi. Maka apa yang dibuat oleh orang beriman? Orang beriman tak layan. Orang yang sahabat-sahabat Nabi tak layan. Baik sangka pada Allah, baik sangka pada Nabi SAW, baik sangka pada sahabatnya Safwan, baik sangka kepada Ummul Mukminin. Kerana Aisyah radhiyallahu anha semua baik sangka, duduk diam, tunggu hukum daripada Allah, tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sendiri pun tak tahu nak buat macam mana, cuma diam sahaja, diam. Di sinilah kita lihat apabila kita diserang
dengan ujian-ujian yang begitu, terutamanya ketika musuh mengelilingi kita dengan tuduhan yang berbagai-bagai, dengan bagai-bagai fitnah yang dilakukan kepada ke atas orang beriman tadi, maka nombor satu, kita kena sabar, tabah berhadapan dengan kesusahan itu dan sentiasa minta pada Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah sahabat aku ni, ya Allah, bantulah dia, ya Allah. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah kita lihat apabila berlaku peristiwa tersebut, kan, sahabat-sahabat makin kuat imannya pada Allah. Dia nampak, dia kata, wahyu tak turun ni. Kalau orang yang buruk sangka ni, wahyu tak turun ni, mesti salah. Mesti salah Aisyah ni. Mesti ada salah ni. Ini mesti ada Allah nak suruh dia taubat ke. Ini mesti salah Nabi ni. Salah apa? Salah kepimpinan ni. Disalahkan. Itu orang yang buruk sangka. Orang yang ada sifat nifak. Tetapi sahabat-sahabat Nabi SAW, seorang pun tidak ada yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha, Safwan radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan keluarga Aisyah. Tidak ada yang buruk-buruk. Semua diam. Semua taat. Baik sangka ke Allah. Baik sangka ke Aisyah, baik sangka ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sangka pada Safwan sahabat dia yang memang mereka kenal. Semua ni baik belaka, semua ni soleh. Tak akan buat benda-benda yang macam itu. Mereka kenal. Di sinilah Allah SWT telah menguji dan telah memperlihatkan siapa di kalangan tentera Islam itu, di kalangan jamaah Rasulullah SAW itu, siapa yang munafik. Siapa yang munafik. Siapa yang menyebar-nyebarkan berita itu? Dan siapakah di kalangan mereka yang beriman? Yang meletakkan sangka baik kepada Allah, meletakkan segala harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar dengan apa yang ada. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Zawjah dia beritahu dengan Aisyah, wahai Aisyah, kamu pergilah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu minta maaf dengan Rasul. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dia kata apa? Dia kata, aku tak nak minta maaf. Aku tak ada buat salah apa-apa. Kan? Aku tak nak minta maaf sehinggalah Allah turunkan perintahnya mendedahkan kebaikan atau keburukan. Nampak? Ni iman. Iman sahabat-sahabat dulu. Sehingga Allah turunkan keputusannya. Aisyah tetap tunggu. Yakin. Dan Nabi pun yakin. Nabi kenal Zawjah dia, isteri dia. Cuma tak boleh nak jawab. Dan tak boleh nak jawab. Nampak Safwan membawa isteri dia daripada padang pasir, kan, berdua-dua. Jadi tak boleh nak jawab. Tapi Nabi baik sangka terus. Dia minta ke Allah, minta ke Allah, minta ke Allah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun, kan, menurunkan wahyunya, membersihkan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dan juga membersihkan Safwan dan membersihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tomahan-tomahan. Maka sebulan itu, tempoh masa sebulan itu, ujian fitnah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya dan juga dengan zawjahnya, isterinya tadi. Maka pada masa itu sahabat-sahabat yang beriman semakin kuat imannya pada Allah. Semakin kuat imannya pada Allah. Dan keadaan yang begitu susah nak selesaikan tadi, wahyu turun. Semakin kuat keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka semakin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin thiqah, semakin beriman, yakin semakin bertambah kuat. Yakin orang yang benar akan diberikan oleh Allah kekuatan dan petunjuk. Ini kita nak berhadapan dengan suasana-suasana bagaimana orang akan buat macam-macam kat kita ni. Kita kena faham ada Allah. Jangan tengok fitnah tu dulu. Memang fitnah tu Allah izin. Allah izin. Mungkin adalah kelemahan kita yang kita kena baiki, kesalahan kita yang kena betulkan. Tapi maknanya Allah izin fitnah tu datang. Maka bila fitnah tu diizinkan oleh Allah SWT datang, yakin dengan qada dan qadar, kita yakin kita tak salah. Kita yakin kita berada di pihak yang benar. Maka letak pergantungan kita kepada Allah. Masa itulah kita akan letakkan sepenuhnya pergantungan kepada Allah. Sahabat-sahabat menangis. Menangis sahabat. Ada juga di kalangan sahabat-sahabat yang termakan dengan kita fitnah-fitnah itu. Ada juga yang termakan, yang mula rasa macam tak sedap, mula rasa macam ada macam perasaan-perasaan negatif. Ada juga. Tetapi masing-masing bertaubat kepada Allah. Masing-masing yakin. Letakkan semula keyakinan kepada Allah. Sebab itulah saya nak sebutkan ke sini satu ayat Allah dalam surah Al-Fatir.
ayat 43. Apa yang Allah gambarkan tadi? Istikbara fil ard wa makra syai' wa la yahikul makru syai' illa bi ahli. Istikbara disebabkan kesombongan orang-orang munafik itu, disebabkan kesombongan, ketakburan orang-orang yang musuh Allah tadi, fil ard, di atas muka bumi ini, wa makra syai', maka mereka merancang kejahatan-kejahatan, perancangan jahat, mereka buat konspirasi, pakatan jahat. Tapi Allah gambarkan apa? Wala yahikul makru syai', dan tidaklah yang hakikatnya, yang benarnya, kan, perancangan jahat yang mereka buat ke atas segala sesuatu itu, illa bi ahli, melainkan datang patah balik pada dia. Jadi kita jangan bimbang. Fitnah akan datang, orang akan tuduh ini ajaran sesat, orang akan tuduh ini adalah merupakan orang yang memecah belahkan umat. Engkau ni menyusahkanlah kami ni. Ikut ajalah arus, ikut ajalah semua. Orang buat dah semua ni, engkau tak nak buat. Dia kata begitu. Engkau ni pemecah belahkan umat, pemecah belahkan masyarakat, pemecah belah, kita kata pemecah belahkan keluarga. Dia tuduh macam-macam. Kamu ni bawa fitnah. Dia pula tuduh kita fitnah. Dia pula tuduh kita berbohong. Dia pula tuduh kita sesat. Dia pula tuduh kita dengan berbagai-bagai tuduhan yang menyakitkan hati kita, yang menyempitkan jiwa kita, terasa tersempit, kan? Pemikiran kita rasa terkongkong, kan? Dan lebih hebat lagi apabila yang berkata itu keluarga kita sendiri, yang dekat dengan kita sendiri, kan? Yang mana mereka ini mengikut arus. Sebab kalau tidak ikut arus, mereka tak kata. Mereka ikut arus. Sebab saya sebut awal-awal tadi, kita ni berada dalam arus nak melahirkan mereka yang mensyirikkan Allah. Mereka yang bersifat munafik. Ini arus yang ada pada hari ini disebut as-sauban. Arus as-sauban yang gambar hadis as-sauban tu. Kan? Arus yang menghantui umat dan manusia pada hari ini ialah nak membawa manusia kepada kesesatan. Sehingga orang Islam ni boleh dimakan. Orang Islam ni boleh dihina, dicaci dan dibagai-bagai, dibuat macam-macam. Ini nak gambarkan kita pada hari ini. Ya, sebab itulah bila kita berhadapan dengan suasana musuh yang mengelilingi, mungkin dia akan tuduh kita A, B, C sesat, dia akan tuduh kita pengganas, dia akan tuduh kita out of date, akan tuduh macam-macam. Anti progresif lah, anti inilah, anti itulah, macam-macam. Dia akan tuduh kita. Maka ingat ayat ni. Apa ayat ni? Tulis ayat ni. Surah Fatir ayat 43. Yang pertama sekali, orang yang buat fitnah tu, orang yang memusuhi Islam itu, dia sifatnya istikbara. Sifat dia sombong. Takbur. Di atas muka bumi ni, dia rasa dialah yang baik, dialah yang betul, dialah yang saleh, dialah yang berada di atas jalan yang benar. Tapi sebenarnya bukan berada di atas jalan yang benar. Istikbara fil ard. Disebabkan mereka ini takbur, sombong di atas muka bumi ini, maka mereka merancang wa makra syai'in, ataupun syai'in, iaitu mereka ini merancang dengan perancangan jahat, fitnah dan sebagainya ke atas segala sesuatu. Ingat Allah kata apa? Wala yahikul makru syai', dan tidaklah yang benar-benarnya, sebenarnya, hakikatnya perancangan jahat mereka itu illa bi ahli, melainkan akan patah balik kepada mereka. Jangan bimbang. Ini janji Allah. Jangan bimbang. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku kepada Safwan sahabat radhiyallahu an, yang bagaimana mereka telah difitnah dengan fitnah yang hebat. Kan, tetapi Allah bersihkan. Allah bersihkan. Ini gara-gara munafikin. Gara-gara orang yang munafik. Dan Allah gambarkan, kan, semua fitnah itu patah balik kepada mereka. Jadi salah satunya paling kurang kita ni, kalau Allah izinlah kena serang, kena fitnah dan sebagainya, nombor satu kena sabar dulu. Nombor satu, sabar. Jangan melatah. Jangan melatah, nak balas saja, nak cakap saja. Orang cakap A, kita nak cakap A, B, lebih tinggi daripada dia. Cakap macam-macam. Nombor satu, sabar. Tumakninah, tenang. Kemudian yang ketiga, yakin pada Allah, rendah diri kepada Allah. Sebab apa kita nak kena rendah diri kepada Allah? Kerana orang yang buat fitnah tu, munafik tu, dia sombong. Allah gambarkan ni, istikbara. Mereka ni takbur, sombong.
Dan mereka buat fitnah tu sebab mereka sombong. Maka kita nak berlawanan dengan sifat tu. Jangan kita sombong. Orang kata kamu ni A, B, C. Tak betul. Kita pun lawan. Kita lawan tu dengan kita pula nak rasa kita lebih baik daripada dia. Kita lebih hebat daripada dia. Maka kita memang bila kita lawan balik, kita pula yang jadi sombong tu. Istikbarah terkena kat kita pula. Yazbillah min zalik. Jadi sebab tu Nabi SAW dia tak lawan. Dia tak cakap, tak bagi ceramah. Janganlah kamu menyebarkan fitnah lah apa. Tak ada. Nabi diam. Nabi diam. Bukan mana tak buat apa-apa. Buat. Apa yang dibuat, antaranya, Nabi suruh sahabat-sahabat, kembalikan kepada Allah. Banyakkan zikir. Kuatkan lagi hubungan dengan Allah. Kemudian Nabi menggambarkan, jangan buat satu yang melampaui batas. Benda-benda yang biasa tu kan. Jadi kemudian Allah gambarkan dalam ayat ini, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Maka kamu akan dapati tidak ada satu perubahan. Kamu perhatikan tidak ada satu perubahan ke atas apa namanya, kamu akan perhati ke atas apa perkara yang telah berlaku sebelumnya. Falan tajida li sunnatillah. Tidak ada satu perubahan kepada sunnah Allah. Tabdila walan tajida li sunnatillah tahwila, dan tidak ada penyelewengan. Jadi maknanya benda ni berlaku. Jadi sebab tu yang pertama sekali, bila kita berhadapan dengan fitnah-fitnah, sabar. Kemudian kita bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah, kita letakkan diri kita ni menyerah kepada Allah Ta'ala. Kerana kita yakin, bila kita rendah diri kepada Allah, kita minta kepada Allah sungguh-sungguh, maka itu tanda iman kita, maka di situlah pertolongan Allah akan datang. Maka yang ketiga, kita kena baik sangka. Baik sangka dengan Allah. Kenapalah aku kena hina, kenapalah aku kena kutuk. Memang benda itu merupakan perancangan jahat. Bukan kita mendapat musibah tu sebab diri kita ni jahat. Bukan, kita jangan salah faham. Ada orang ingat bila kita kena musibah, bila kita kena fitnah, ni mesti orang yang kena fitnah tu dia ada buat jahat. Ni ada dosa ni. Dosa apa ni? Kena bertaubat. Kan? Jadi sebenarnya mungkin orang tu tidak ada dosa pun. Tidak ada kesalahan pun. Tetapi Allah izin fitnah berlaku. Macam Rasulullah SAW, macam Sayyidah Aisyah berlaku kepada Aisyah. Aisyah tak ada dosa pun. Kan? Rasulullah SAW tak ada dosa pun. Tetapi kenapa kena juga pada Nabi SAW? Kenapa kena juga pada zaujahnya Aisyah? Kenapa kena pada sahabatnya Safwan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak mentarbiah semua. Allah SWT nak menaikkan darjat dan pangkat semua yang ada orang beriman tadi. Nak meningkatkan lagi penyerahan hati kita, ketundukan kita, kepatuhan kita, baik sangka kita pada Allah. Allah nak didik kita supaya kita ni boleh meningkat lagi. Bukan mestinya kita ni, sebab tu kalau sahabat kita kena fitnah macam-macam, jangan kita ni mesti dia ada buat apa-apa. Jangan kita tuduh dia pula. Kan? Kita tengok dia kena fitnah, kita tolong, doakan dia. Kita bantu dia supaya dia tidak berada dalam keadaan yang keluh kesah, yang kita bagi nasihat kepada dia. Sabarlah, sungguh-sungguhnya ini daripada Allah. Allah izin ni, Allah izin. Mari sama-sama kita doa. Pakat-pakat kita doa, pakat-pakat kita bina diri kita sama-sama. Memang akan kena fitnah. Yang kita ni kat sini ni, kan? Kita pun dah pernah berhadapan dengan fitnah-fitnah. Macam-macam jenis fitnah kita berhadapan. Jadi sebenarnya, sumber utamanya, bukanlah kita kata sumber utamanya dosa kita. Sumber utamanya ada munafikin, ada musuh. Ada musuh. Jadi kita kena rasa bahawa sebenarnya perkara ini adalah merupakan satu rahmat daripada Allah. Kita yakin dengan keadilan Allah. Kita yakin dengan rahmat Allah. Kita yakin dengan kudrah Allah, iradah Allah, kuasa Allah, iradah Allah. Inilah hiburan. Jadi tuan-tuan dan puan, ini satu kemanisan Al-Latif. Allah ni Al-Latif. Apa dia? Allah bagi ujian kat kita. Kena fitnah, kena macam-macam sebagainya. Rupa-rupanya bila kita fikir balik, ini adalah ujian daripada Allah. Rupa-rupanya rahmat Allah. Allah nak bagi kita lebih lembut hati kita. Allah nak rendahkan hati kita pada dia. Allah nak jadikan kita boleh bercakap dengan dia, munajat. Allah nak bagi kita lebih banyak berdoa lagi. Allah nak bagi kita lebih banyak berkata-kata dengan Allah. Menyerah pada Allah. Baik sangka dengan Allah. Maka semua itu adalah rahmat.
Maka bila kita fikir balik, rupa-rupanya fitnah itu adalah satu hiburan kepada para pendakwah yang berada di atas jalan dakwah. Kan? Bukan kita saja kena, bukan orang kawan-kawan sahabat kita kena. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga difitnah. Zaujahnya, isterinya juga difitnah. Sahabat-sahabat yang saleh juga difitnah. Maka kita kata, ya Allah, kau berilah aku kesabaran, ketabahan, kau berilah pada aku kekuatan untuk memaafkan. Jadi ini rahmat. Maka digambarkan di dalam hal ini, maka jadilah fitnah itu sebagai suatu yang menjadi hiburan kepada para duat. Menjadikan satu ketenangan. Kenapa? Kerana dia datang daripada munafikin, datang daripada musuh Islam. Jadi kita nampak tu, subhanallah, ini rupanya sunnah. Rupanya sunnah. Maknanya Nabi pun diuji. Zaujahnya pun, isterinya pun diuji. Sahabat pun diuji. Aku ni apalah lagi. Lebih patut diuji. Jadi kita pun sabar. Maka kita kasih ini satu hiburan. Hiburan kepada para duat. Jadi hiburan. Dia lebih seronok. Dia lebih menangis. Bila kita boleh menangis dengan Allah ni, satu kenikmatan. Bila kita boleh bangun malam. Boleh bernajat kepada Allah, boleh berdoa, boleh bertaubat. Ya Allah, apalah salah aku ni, ya Allah, kita bertaubat pada Allah. Ya Allah, apalah kelemahan aku ni, ya Allah. Bertaubat pada Allah. Itu satu nikmat yang besar. Sebelum ni hati kita keras. Kan? Tengok bola sepak, keras hati kita kan, contohnya kan. Habis tengok lalai, kalau tengok tak lalai itu lain lah. Tengok lalai. Hari ni kan. Baik. Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan golongan munafik ini? Jadi kita nak tengok ada 7 step. 7 step. Jadi yang pertama tadi saya sebut ialah bekalan-bekalan. Yang pertama tadi bekalan. Jadi bagaimana? Yang nombor 1, bila kita berhadapan dengan orang-orang yang memfitnah kita, orang yang melaksanakan makar, kita kata perancangan jahat kepada kita, orang yang kenakan kita ni, memang benci kat kita ni, memang dengki kat kita ni lah. Maka yang pertama sekali, mulalah dengan sifat lembut. Bagaimana kita lihat Musa AS diperintahkan oleh Allah menghadap Fir'aun layyinan, dengan lembut. Yang pertama sekali, mulalah dengan sikap lembut. Kalau kita mampu dengan dia, kita berkenal, kita kenal dia, kontak dia, cakap dia, bagi nasihat dengan baik. Ini menunjukkan bahawa Islam itu ada, pertama sekali, kasih sayang. Jadi nombor 1, kalau kita dah bekal kita dah doa ke Allah, dah menangis ke Allah, dah minta ke Allah pertolongan. Jangan minta supaya orang fitnah kita tu hancur. Jangan doakan kehancuran. Minta hidayah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, si fulan tu, ya Allah, dia fitnah aku, ya Allah, dia cakap begini-begini, ya Allah, Engkau berilah hidayah pada dia, ya Allah, Engkau berilah hidayah pada dia. Maka Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199. Khuzil afwa wa a'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Ini surah Al-A'raf ayat 199. Jadilah kamu seorang yang pemaaf. Jadilah kamu seorang yang pemaaf. Dan suruhlah supaya buat makruf. Bagi nasihat. Saya sebenarnya nak sampaikan, saya dah maafkan awak fitnah saya dah maafkan awak. Tapi janganlah buat lagi. Bertaubatlah kepada Allah. Kalau kita boleh bercakap dengan dia lah. Kalau tak boleh bercakap, doakan je lah. Dan berpaling. Wa'arid 'anil jahilin. Kalau dia tak boleh, orang tak boleh nak ni, kita buat tak tahu. Allah kata apa? Berpaling. Maksudnya jangan lawan dia lah. Jangan lawan dia. Jangan lawan dia. Jadi yang pertama sekali, kita kena rasa bagaimana kita kena bagi nasihat. Maafkan. Maafkan tu power tu. Apabila kita boleh maafkan tu, subhanallah, itu akhlak yang tinggi. Kalau di kalangan hubungan kita dengan sahabat-sahabat manusia ni, bila kita boleh memaafkan orang yang buat salah kat kita, dosanya besar, salahnya besar, silapnya besar, jahatnya besar, zalimnya besar, tapi kita boleh maafkan dia, maka itulah akhlak yang paling tinggi dalam hubungan dengan manusia. Dan orang yang boleh memaafkan orang lain, insya-Allah, Allah
pasti maafkan dia. Maknanya Allah gambarkan Allah ni maha pengampun. Jadi Allah sayang pada orang yang suka memaafkan orang lain. Ini nombor satu. Jadi nombor satu, kita ni nak dakwah kat orang kan. Lainlah kalau kita mufti. Kalau kita mufti, lainlah. Mufti ni kena keluar fatwa. Kita ni orang biasa je. Kita yang pertama sekali, kita diamlah. Tak payah nak cakap apa-apa. Kan orang nak fitnah kita doakanlah. Yang kedua, kita menggunakan ayat Al-Quran untuk menasihati munafik ini. Kalau dia munafik, memang tak boleh terima nasihat. Memang munafik, yang hati yang tidak beriman, maka kita gunakan ayat Quran. Jangan kita menggunakan logik saja. Gunakan ayat Quran. Kerana hati mereka sudah keras. Jadi orang munafik ni, kalau di hati dia keras, tak cukup guna logik. Orang dengki pun sama. Kalau orang dengki kat kita, tak boleh logik dah. Kena guna ayat Quran. Mudah-mudahan bila kita bacakan ayat Quran kat dia, mudah-mudahan ada cahaya, ada hidayah Allah bersama ayat yang kita baca, pop, santap hatinya, terus hatinya bergegar, akhirnya hatinya nak kembali minta maaf ke Allah. Allah minta maaf kat kita dan Allah. Bashiril munafiqin bi anna lahum azaban alima allazina yattakhizuna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Ini Allah gambarkan contohnya. Surah An-Nisa 138 139. Apa Allah gambar? Kabarkan, beritahu, berita gembira. Basyiril ni berita gembira al-munafiqin, kepada orang munafik itu, kalau kamu buat begini maka kamu akan Allah azab. Tapi bukan kita cakap, ayat Quran cakap. Jangan kita pula cakap, engkau ni fitnah aku ni sama macam membunuh, engkau ni jahat, engkau ni ahli neraka. Jangan kita cakap. Kalau kita cakap, tidak ada roh dalam percakapan kita. Bacakan ayat, bagi ayat Quran ke dia, tuliskan ayat Quran, bagi dia baca, tengok. Sebab dari ayat Quran tu ada hidayah Allah di situ, ada roh. Ada roh dalam ayat Quran tadi. Kita hantarlah ayat Quran tu, jangan kita hantar saja-saja, hantar dengan doa sekali. Allah gambarkan basyiril munafiqin bi anna lahum azaban alima. Berikan kabarkan kepada orang munafik. Sebenarnya Bashir ini kabar gembira. Beri kabar gembira. Maksudnya Allah bagi warning lah. Orang munafik, bahawa kalau buat benda ni, engkau akan dapat azaban alima. Yang cakap ni, bukan kita. Yang cakap ni Al-Quran. Kita bagi Al-Quran kat dia. Sebab Al-Quran ni dakwah. Sebab hati dah keras. Munafik ni hati dah keras. Mungkin hati ni tak beriman. Walaupun dia orang Islam, nampak Islam luarnya, tapi dalam ni tak beriman. Jadi, apa yang boleh? Nombor satu, nasihat. Nasihat tak dengar. Tak cakap, tak boleh nak terima. Al-Quran. Maka kabarkan kepada mereka yang munafik itu, bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Itu orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman sebagai penolong, meninggalkan orang beriman. Jadi, orang yang mengambil orang kafir, musuh Islam sebagai teman dia, kawan dia, awliya dia, penolong dia, maka dan tinggalkan orang beriman, Allah akan azab dia. Ini peringatan daripada Allah. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu. Jadi yang kedua ni, kita bagi ayat Quran kat dia. Bagi Quran. Tulis. Kalau kita tulis, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ataupun ya ayyuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu, Tuhan yang menjadikan orang-orang sebelum kamu, yang menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Jadi kita tulis ayat. Bagi ayat Quran kat dia. Bagi ayat Quran kat dia, suruh dia baca. Kalau hatinya ada cahaya situ, mungkin tersentak. Oh ya Allah, ni peringatan daripada Allah. Bukan kita cakap, Allah sebut. Baik, yang ketiga, bila kita bercakap dengan dia, bila kita kena nak bercakap dengan dia, nak perlu berjumpa dengan dia itu, maka kita ajaklah juga orang-orang lain bercakap dengan dia bersama. Jangan kita seorang. Kalau boleh ada kawan-kawan lain. Kalau boleh ada orang yang respect kat dia sikit. Orang yang lebih tua sikit, cakap dengan dia. Orang yang ada kewibawaan, orang yang dia boleh dengar. Tetapi berbicaralah dengan sesuai dengan pengetahuan dia.
Jangan herdik dia, jangan maki dia, jangan kata-kata yang kesat. Jangan balas dengan kata-kata kesat. Orang cakap kesat kat kita, jangan kita balas. Da'i ni jangan balas kata-kata yang kesat. Kan? Kita kata, wahai ustaz, ustazah yang memfitnah saya, ketahuilah gini. Kita herdik pula ustaz, ustazah yang fitnah kita. Kita herdik pula orang yang fitnah kita. Jangan herdik. Kita bicara dengan tingkatan pengetahuan. Kita beritahu, kita jelaskan. Kalau perlu jelaskan lah. Kita jelaskan. Maka Rasulullah SAW bersabda, kami diperintah oleh Allah supaya bercakap kepada manusia menurut kadar akal mereka masing-masing. Mungkin orang yang munafik tu akal itu kurang sihat sikit. Kan? Kita cakap dengan akal dia. Jangan cakap seorang-seorang. Ini nak tunjukkan bahawa Islam ni, bila kita kena fitnah tu, kita boleh tahan fitnah itu sebab iman pada Allah. Kenapa saya boleh sabar? Sebab iman saya pada Allah. Allah izin tu berlaku. Allah izin berlaku. Jadi kita sabar dan kita tahu Allah nak uji kesabaran kita. Allah nak uji penyerahan kita, pergantungan kita pada dia. Maka kita pun cuba berdakwah pula pada orang tu. Kita doa pula. Doa kita mustajab ni, doa orang dizalim ni. Kalau kita doa nak habiskan dia je kan. Tapi kita doakan kebaikan pada dia. Jadi kita cakap dengan dia, cakap dengan kadar yang sepatutnya. Jangan kita tengking-tengking kat dia. Memanglah sedap tengking ni. Tengking ni sedap, lepaskan geram. Memanglah. Memanglah. Jadi kita jangan ikut perasaan kita, ikut nafsu kita. Yang keempat, kita bersikap adil. Walaupun kita kata dia buat salah kat kita dulu, walaupun kita rasa macam dia tak suka kita dan kita pun tak suka dia juga, contohlah. Bila berhadapan orang munafik dan kita tahu dia pula geng-geng munafik ni, geng-geng sama dengan musuh Islam ni, tetapi tetap kita kena berlaku adil kerana kita orang mukmin, kerana kita orang beriman pada Allah. Berlaku adil, jangan berlebih-lebihan. Dia cakap satu je perkataan, kita cakap 1000 perkataan. Dia cakap kita 1-2 perkataan je, mengatakan kita tak betul apa, contohlah kita balas 1000. Tak adil. Dia cakap satu, kita balas, bagi puas hati kita, bagi puas nafsu kita. Itu salah. Itu salah. Jadi sebab itulah yang digambarkan dalam satu ketika satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kamu telah mengadukan kepada aku yang mungkin sahaja sebahagian daripada kamu ini lebih pandai bercakap, berhujah. Maka apabila aku memutuskan perkara berdasarkan yang aku dengar, kata Rasul SAW, siapa yang mendapatkan keputusan daripada aku ini, sebenarnya aku memberikan satu hak kepada saudaranya, yang menjadi hak saudaranya tadi. Maknanya kita dapat menang lah, sebab kita pandai cakap, kita menang. Tapi itu hak saudaranya. Tapi Nabi, ataupun hakim tadi, menyatakan bahawa itu yang ditengok, sebab hujah, pandai hujah tadi. Seorang ni lawyer, seorang lagi computer science. Yang lawyer ni pandai cakap, computer science pandai type je, tak pandai cakap. Jadi kalahlah computer science dalam berhujah. Maka siapa yang telah diberikan hak saudaranya, mengambil hak, maka janganlah kamu mengambilnya. Jangan kita ambil hak saudara kita. Kita tahu kita salah. Kenapa? Kerana itu adalah segenggam daripada neraka Allah. Yang kita ambil hak saudara kita itu, itulah genggaman, itulah bahan bakar api neraka Allah. Jadi maknanya kita kena berlaku adil. Jangan kita tak berlaku adil. Adil ini lebih dekat dengan takwa. Adil ini lebih dekat. Walaupun dia duk fitnah kita, cakap macam-macam, kita kena berlaku adil. Kalau kita boleh balas, boleh kali nak balas setimpalnya, balas dengan adil. Yang kelima, di sini disebut sekali ialah kita yang paling penting, disebut sekali lagi ialah sabar. Bila kita cuba usaha, cuba buat, cuba tegur, cuba buat ni, tapi benda tu makin jadi juga, tak ada kesan, tak ada apa, malahan mungkin lagi teruk, maka paling penting kita sabar dan kita menguatkan kesabaran kita. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabar. Kuatkan sabar dan ikat diri kamu dengan kesabaran dan perjuangan. Kita sedang berjuang ni, kena ikat. Jangan luntur, jangan lebur, jangan hancur dengan tuduhan-tuduhan fitnah tadi, dengan boikot orang, boikot kita, orang buat macam-macam kita. Jangan kita luntur perjuangan kita. Warabitu ni kita ikat diri kita dengan perjuangan. Teruskan.
Teruskan, sebab Nabi SAW sendiri pun, dan Allah izin ada ujian-ujian yang lebih hebat daripada kita. Maka kita juga mesti mencontohi. Dan Allah menggambarkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 96. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sungguh-sungguh Allah akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dalam surah Az-Zumar ayat 10. Nama yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab. Siapa-siapa ataupun sungguh-sungguh orang-orang yang bersabar itu. Orang yang bersabar itu Allah akan cukupkan hisabnya dan Allah akan berikan balasan tanpa batas. Sabar ni menyebabkan kita dapat balasan lebih daripada apa yang kita boleh dapat. Jadi sabar. Jadi yang sabar, seterusnya yang disebut kat sini, yang keenam ialah hendaklah kita menahan diri daripada mengikuti sifat-sifat munafik mereka. Jangan kita jadi dia. Jangan kita jadi dia. Jangan kita ikut macam dia. Jangan kita jadi orang yang bertopengkan Islam tadi. Jangan kita ikut apa dia buat. Sebab dia dah munafik dah. Kita tahu dia terlibat dengan musuh, kita tahu. Maka kita jangan jadi macam dia. Maknanya dia buat A, kita pun nak balas buat A juga. Dia buat B, kita nak balas buat B. Kita tahan diri kita. Ini sebut wasabiru, isbiru wasabiru. Kuatkan persahabatan, kesabaran. Warabitu, dan ikat diri kamu. Jangan ikut dia. Jangan ikut dia. Jadi sinilah Allah gambarkan wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Dan apabila kamu melihat mereka, kamu seolah-olah satu yang mengkagumkan, takjub. Kamu merasa hebat mereka, kagum mereka. Dan bila mereka bercakap, terpukau dengan perkataan mereka. Kita jangan ikut dia. Jangan ikut dia. Kita menahan diri kita daripada mengikuti jejak-jejak mereka. Yang terakhir, saya nak gambarkan sini ialah apabila dalam keadaan tertentu, dalam keadaan-keadaan yang ada keperluan, setelah kita tengok, mungkin dia tidak fitnah kita, mungkin dia tidak fitnah individu, fardiah kita, tetapi mungkin dia fitnah jamaah, mungkin dia memfitnah ummah, mungkin dia melakukan sesuatu yang besar. Maka jika orang munafik itu membuat kerosakan yang sangat sulit dan nasihat dengan baik pun tak jadi, maka berilah sesuatu yang keras sikit bila dia melibatkan hukum Allah. Kalau pribadi, kita diam lagi. Tapi bila melibatkan ummah, contohnya apa berlaku? Contohnya apabila orang munafik membina masjid dirar. Masjid dirar ni contohnya masjid untuk memecah belahkan umat pada masa itu, zaman Nabi SAW. Maka akhirnya Allah perintahkan Nabi panggil orang munafik ni, kenapa kau buat masjid ni? Kita dah ada masjid ni, kenapa buat masjid? Dia kata, ya Rasulullah, kami buat masjid supaya orang semua datang masjid, datang ke sini supaya bersemayam, beribadah pada Allah, supaya melakukan satu yang lebih baik. Semua tipu. Allah gambarkan dalam Quran, akhirnya Nabi perintahkan beberapa sahabat-sahabat runtuhkan masjid dirar, lawan keras. Jadi Allah gambarkan dalam Quran apa dia, bila sampai peringkat dia nak menghancurkan Islam, maka kita kena ada tindakan-tindakan setelah disyurakan, setelah dibincangkan tadi, maka kita pun melakukan tindakan-tindakan yang sepadan. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Dan Allah gambarkan kepada kita surah At-Taubah ayat 73. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, berjihadlah kamu. Berjihadlah kamu, berjuanglah kamu untuk melawan kuffar, orang yang kafir yang memerangi musuh kamu, wal munafikin, dan juga orang-orang munafik yang memusuhi kamu. Dan bersikap keraslah terhadap mereka, kerana tempat mereka ialah Jahannam, dan mereka tempat Jahannamlah tempat kembali yang paling buruk. Jadi sinilah Nabi gambarkan, Allah gambarkan dalam hadis ini, dalam ayat ini, bagaimana sekiranya dia merosakkan kelompok Islam, jamaah Islam, negara Islam, ataupun satu institusi Islam, maka kita perlu buat tindakan. Kalau Nabi SAW dulu contohnya masa dirar boleh diruntuhkan, Nabi runtuhkan.
nampak macam meruntuhkan masjid, tapi sebenarnya kan itulah yang kena buat. Kalau tidak dia akan pecah belahkan umat Islam. Jadi ada masanya kita kena bersikap keras. Kerana ini adalah antara perkara-perkara yang digambarkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya terutamanya bila dia bersangkut paut dengan kelompok, bersangkut paut dengan jamaah, mungkin nak pecahkan jamaah ke, nak pecahkan taifah ke dengan fitnah-fitnah. Jadi kita kena selesaikan, kita kena bagi penjelasan. Apa yang sepatutnya, apa yang sebenarnya, bagi penjelasan. Ini bagi pihak secara jama'in tadi, kita kena lakukan perkara-perkara tersebut. Kalau tidak dia akan merosakkan lebih ramai lagi. Lebih ramai. Jadi ini antara perkara-perkara yang maknanya ruang untuk kita nak berhadapan dengan mereka ni ada. Cumanya kita mulakan dengan yang paling lembut sekali, sabar. Sabar sebagainya, bagi nasihat. Nasihat yang lembut. Kemudian nasihat-nasihat dengan ayat Quran. Nasihat-nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia nampak Islam, cuma dia munafik tadi kan. Lepas tu terus-terus sampai yang akhir kali digambar tadi, sehinggalah peringkat kekerasan. Kekerasan ni sekiranya dia melanggar perkara-perkara yang besar yang boleh menyebabkan kerosakan kepada umat, kerosakan kepada jamaah, kerosakan kepada taifah yang boleh merosak, maka kita boleh balas baliklah, cakap balik. Kena cakap balik, kena buat pengisytiharan. Inilah antara 7 petunjuk yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah insya-Allah pada malam ni saya minta maaf antara perkara-perkara yang mungkin kita boleh jadikan sebagai panduan-panduan insya-Allah. Bagaimana kita nak berhadapan apabila musuh mengelilingi kita. Mungkin satu peringkat kita akan dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan, dituduh dengan berbagai-bagai fitnah, dan sehingga akhirnya mungkin ada sampai boikot, sampai tangkap pun ada, sampai menganiaya pun ada, sampai bunuh pun ada. Jadi inilah perkara-perkara yang digambarkan dalam sirah terdahulu daripada kita yang berlaku dalam sejarah umat Islam, dalam sirah Rasulullah SAW sendiri. Maka kita ada panduan-panduannya insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita bincangkan pada malam ni dapat memberikan sedikit panduan kepada kita bagaimana cara kita nak berhadapan dengan suasana-suasana yang semakin panas. Semakin panas insya-Allah. Ini adalah antara karenah-karenah daripada golongan munafikin, yang mana arus pada hari ini ialah arus munafikin. Yang kita bimbang apa dia? Yang kita bimbang sebenarnya ialah kita jadi munafik. Yazbillah min zalik. Kita jadi munafik. Kita ni ada sifat-sifat munafik, wa yazbillah min zalik. Itu kita bimbang. Kenapa kita boleh jadi sifat munafik? Kerana kita iman kita tak tertingkat, hati kita tidak dibersihkan, amalan kita tak tertingkat, hubungan dengan Allah kita jadi rosak. Jadi bila kita tak jaga tarbiyah kita, tak jaga iman kita, tak jaga hubungan ukhuwah kita, perjuangan tadi, maka kita bimbang. Perkara yang pertama rosak ialah akidah. Kita mula berlemah lembut dengan jahiliah, akhirnya kita ikut dia. Masuk berlemah lembut ni, mari kita mula tak apalah, padahal kita kena bertegas kan. Kita kena tak boleh, tapi kita tak apa. Akhirnya kita ikut orang munafik. Bila ikut orang munafik, wa yazubillah min zalik, maka kita akan rosak. Jadi sebab itu insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah dan petunjuknya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita istiqamah. Istiqamah di atas jalan ini. Jalan ini makin lama makin panas insya-Allah. Insya-Allah kalau rezeki kita sambung lagi insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa'athik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amita ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atmim lana nurana
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Dan saya terlupa, saya nak buat satu pengumuman. Insya-Allah hari Sabtu ni akan ada satu gotong royong untuk membina musalla di Rimbunan Kasih Melaka, ladang rakyat Ansar, dan insya-Allah dijemput semualah siapa yang ada ke lapangan. Marilah sama-sama kita bina musalla untuk kita ihya Ramadan, dan insya-Allah kalau ada ramai kita akan cuba juga bersihkan ladang rakyat sikit sebanyaklah untuk kita nak mulakan tanaman insya-Allah. Jadi siapa yang ada ke lapangan, terutamanya ahli-ahli Ansar, dijemput semualah insya-Allah. Tak kira daripada mana. Nak buat anak-anak pun boleh insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.